Okey, kalau kita lihat isu ini di mana ramai peniaga kecil-kecilan yang berniaga di pasar malam, di pasar pagi ataupun di tepi jalan, mereka ni kebanyakannya terjejas. Kenapa isu ini terjadi? Kalau kita lihat situasi di Malaysia sekarang ni, sebilangan tempat tengah PKPD. Jika kes tidak turun, PKP ni akan berpanjangan. Jadi, peniaga kecil-kecilan yang saya sebut tadi tak dapat nak buat apa-apa sebab SOP PKPD terlalu ketat. Kalau perniagaan mereka tutup, macam mana mereka nak cari duit makan? Macam mana mereka nak cari duit untuk sara keluarga dan bagi anak-anak mereka makan? Sebab ini sahaja punca rezeki mereka. Seharusnya, kerajaan perlulah fikir dan cari jalan penyelesaian untuk selesaikan isu COVID-19 di Malaysia. Assalamualaikum. Saya cakap sikit tentang isu berkaitan dengan pembukaan kilang dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Ketua Pengarah Kesihatan telah membuat statistik menunjukkan bahawa kluster tempat kerja telah mencatatkan jumlah kes tertinggi jangkitan COVID-19 selain daripada kluster perayaan dan juga kluster rentas negeri. Sejak 1 April 2021 sampai 26 2021, kluster tempat kerja mencatatkan sebanyak 287 kes. Sepatutnya, kerajaan perlu tutup semua kilang-kilang yang tak penting, contohnya kilang baju, kilang perabot dan sebagainya. Kalau kita lihat, walaupun setengah kawasan tengah PKPD, masih banyak lagi kilang-kilang yang tidak penting beroperasi yang menyebabkan kes jangkitan COVID-19 ini di Malaysia semakin meningkat saban hari. Seharusnya pihak kerajaan patut mengarahkan kilang-kilang yang esensial saja beroperasi. Okey, hai, nama saya Daniel Hakimi. Saya ingin membahas satu isu yang sering terjadi semasa COVID-19 di Malaysia, iaitu isu rentas negeri. Pihak kerajaan seharusnya mempertimbangkan permohonan rentas negeri yang membabitkan ahli keluarga yang sakit tenat dan alasan lain yang munasabah. Isu yang seterusnya adalah tentang vaksin. Antara masalahnya adalah rakyat lambat mendapat vaksin. Walaupun sudah berdaftar di aplikasi MySejahtera, masih ramai lagi yang tidak mendapat tarikh temujanji untuk vaksin. Selain itu, rakyat juga lambat menerima dos yang keduanya. Jangka masa untuk mendapatkan dos yang kedua adalah dalam tempoh 2 minggu setelah mendapatkan dos yang pertama. Setengah rakyat juga mendapat vaksin yang berlainan, sebagai contoh Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. Ini menyebabkan rakyat tidak berpuas hati dan marah terhadap isu ini. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mempercepatkan pemberian vaksin dan selesaikan isu-isu yang saya sebutkan tadi untuk kepuasan dan keselamatan semua orang. Terusnya, di waktu pandemik COVID-19 melanda, segelintir ahli politik sibuk dengan perebutan kuasa di mana bakal merugikan bukan sahaja rakyat tetapi struktur dan cara menangani wabak kurang berkesan daripada perselisihan faham. Mereka juga bertindak dengan alasan rakyat sudah marah, tetapi mereka jugalah punca marahnya rakyat terhadap mereka. Jadi sebagai wakil rakyat, mereka perlu bersatu padu, tidak mengira fahaman politik dan sebagainya. Mereka juga perlu ketepikan semua fahaman itu demi kesejahteraan rakyat. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cakap pasal isu moratorium 6 bulan yang kerajaan baru sahaja maklumkan kepada rakyat. Isu ini dah ramai sebenarnya saya dengar dari berbagai pihak dan telah maklumkan kepada pemohon yang mereka akan dikenakan 2 tahun interest ke hadapan. Berkaitan dengan isu ini, kerajaan bukan meringankan beban rakyat tetapi lagi membuatkan mereka susah kerana rakyat Malaysia sekarang dalam keadaan tidak stabil sebab PKP. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah menitik berat lagi dan menerangkan dengan lebih terperinci tentang moratorium ini, jadi isu ini tidak lagi menimbulkan kekeliruan kepada rakyat. Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak ulas tentang isu compound yang dikenakan kepada individu yang melanggar SOP. Saya sokong sebab rata-rata rakyat kat Malaysia ni degil, tapi compound yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa macam tak balance untuk golongan biasa dan golongan kayangan. Contoh ada satu kes sepasang selebriti buat majlis perkahwinan time PKP tanpa social distancing. Bila benda dah viral, barulah pihak berkuasa nak buka ketat kesihatan. Compound yang dikenakan pun hanyalah RM20,000 dan ia mengambil masa 1 minggu. Tapi bila seorang penjual burger yang berniaga lebih masa
on the spot dikompang 50,000 tanpa usul periksa. Adakah golongan ni mempunyai keistimewaan sebab title yang mereka ada? Jadi, pihak berkuasa perlu menitik beratkan kes ini supaya tak menimbulkan kekeliruan. Hai, pandemik COVID-19 ni buatkan ramai orang terkesan. Golongan B40, golongan marhai. Kerajaan memang ada bagi bantuan. DPR, ICNA, iCitra, I segala I. Terbaru ni apa namanya? Bantuan khas COVID. Tapi masalahnya, macam mana orang-orang yang miskin kat luar sana tu nak memohon? Sebabnya, kerajaan cuma buat permohonan atas talian. Diorang tu nak beli keperluan asas pun dah susah. Ini kan nak ada gadget-gadget tu semua. Macam mana? Kerajaan sekarang ni sepatutnya cari orang susah ni semua. Cari macam mana diorang buat masa diorang bagi vaksin hari tu. Dan sepatutnya kerajaan tu tapis betul-betul siapa yang layak dapat bantuan. Susah dekat bandar lagi serik daripada susah dekat kampung tau. Dekat kampung, diorang ada tanaman sendiri belakang rumah. Cuba tengok berapa ramai orang yang duduk bandar gantung bidari putih tu dekat grill depan rumah diorang. Bayangkan kita ni semua dekat tempat diorang. Berat mata memandang. Berat lagi bahu nak mikunya. Hai, sekarang saya nak sambung pasal hak bersuara rakyat pula. Kita dah dalam situasi PKP ni dari tahun 2020 lagi. Dalam tempoh tu banyak benda yang jadi. Rakyat hilang pekerjaan, diskriminasi. Jadi ramai yang cuba gunakan media sosial untuk meluahkan apa yang mereka rasa. Tetapi sekiranya apa yang mereka suarakan di media sosial tu sampai ke pengetahuan pihak berkuasa, rakyat boleh dikenakan denda di bawah Akta Multimedia dan Komunikasi. Malaysia sekarang macam dah tak ada hak langsung untuk rakyat bersuara. Walaupun apa yang rakyat cuba sampaikan tu kadang-kadang betul. Kami faham kerajaan dah cuba sebaik yang mungkin untuk mengatasi situasi pandemik ni. Tapi tak salah rakyat diberikan hak untuk bersuara, menyatakan pendapat mereka. Okey, sekarang ni kita masuk topik tentang pelajar IPTA dan IPTS yang masih kena bayar jumlah yang sama. Sedangkan diorang ni tak ada pun datang ke kampus. Apatah lagi guna kemudahan yang ada kat kampus. Seperti mana yang kita tahu semualah. Parents sekarang pun semua terjejas disebabkan PKP ni. Ada yang tak kerja, ada yang mengganggu lagi tu. Sepatutnya kerajaan perlu ambil inisiatif untuk berbincang dengan student IPTA dan IPTS untuk kurangkan lagi luaran pengajian mereka ni. Dahlah pendapatan terjejas, kena bayar diorang pelajar dengan harga yang sama pula tu. Sebenarnya ramai pelajar yang berfikirkan isu ini. Kita faham setengah pelajar masih datang ke kampus dan gunakan kemudahan. Contohnya pelajar pendari, diorang still perlu pergi kitchen, diorang still perlu masak. Tapi adil ke untuk pelajar yang tak datang ke kampus ni? Kerajaan fikir-fikirkanlah.